Tergaru-garu dan rasa gatal di celah peha, kangkang dan juga celah ketiak. Dan kadang-kadang bila dah asyik menggaru ini hingga boleh akibatkan kulit melecet dan juga berdarah. Anda mungkin mengalami tinea cruris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan kongsikan berkenaan penyakit tinea cruris. Jom kita saksikan. Gatal di celah paha ini agak common terjadi dan ia mungkin disebabkan oleh beberapa jenis penyakit. Selain daripada tinea cruris, ada beberapa penyakit yang lain boleh mengakibatkan gatal di celah paha. Yang pertama iaitu contact dermatitis. Ia adalah keadaan kulit yang merah disebabkan oleh allergen ataupun irritan. Benda allergen ini akan kena kepada kulit dan akan menyebabkan kulit menjadi merah. Sebagai contoh, seseorang yang alahan kepada sabun, sekiranya sabun itu terkena kepada kulit, ia boleh mengakibatkan kulit berkenaan menjadi merah. Penyakit kedua yang boleh mengakibatkan gatal di celah paha ialah ruam haba. Ianya berlaku apabila peluh yang dihasilkan oleh badan berlaku secara berlebihan dan saluran peluh pula tersumbat. Dan keadaan ini bertambah teruk apabila individu itu memakai pakaian yang ketat. Penyakit ketiga yang mungkin berlaku ialah atopic dermatitis ataupun eczema. Benda ini tidak spesifik di celah paha saja, tapi ia mungkin berlaku di keseluruhan badan. Dan celah paha tak terkecuali untuk terasa gatal bila berlakunya eczema ini. Dan seterusnya iaitu penyakit keempat iaitu tinea cruris. Ia adalah satu penyakit yang disebabkan oleh jangkitan kulat. Ia biasanya berlaku di kawasan yang banyak berpeluh, di tempat terhimpit ataupun di celah-celah kulit. Contohnya seperti di pangkal paha, di punggung, alat kelamin, di ketiak dan juga di tapak kaki. Jadi, pada video kali ini, saya akan fokus kepada penyakit tinea cruris. Ini adalah kerana penyakit tinea cruris ini adalah common cause kenapa gatal di celah paha ataupun kangkang itu berlaku. Bagi gejala seseorang individu yang ada tinea cruris, yang pertamanya mereka akan terasa gatal. Bila gatal ini, pesakit akan kerap menggaru dan ia akan boleh mengakibatkan kecederaan di kulit. Bila ini terjadi, ia boleh akibatkan kulit itu menjadi tebal dan hitam disebabkan perbuatan menggaru tadi. Kadang-kadang jangkitan kuman boleh berlaku. Kita panggil keadaan ini sebagai secondary bacterial infection. Bertambah teruk ataupun lagi complicated, jangkitan kuman ini akan menghasilkan nanah di bahagian tersebut. Gejala kedua yang dialami oleh mereka yang ada tinea cruris ini ialah kulit akan menjadi merah-merah. Kalau kita boleh lihat gambar ini adalah antara ciri-ciri tinea cruris. Kalau kita perhatikan betul-betul gambar ini, di bahagian hujung ataupun di bahagian border ini, ia akan lebih terselah berbanding kawasan yang lain. Ini adalah salah satu kriteria utama seseorang yang mengalami tinea cruris. Bagi langkah pencegahan pula, sebenarnya tinea cruris ini boleh dicegah. Ianya lagi senang daripada mengubati penyakit ini. Yang pertamanya, anda kena pastikan kulit itu kering. Tempat paha ataupun yang celah ketiak ataupun kangkang itu sepatutnya dibiarkan kering. Contoh saya ambil selepas mandi ataupun bersenam. Lap kering betul-betul bahagian tersebut dengan tuala. Elakkan keadaan lembap terjadi. Ini kerana sekiranya lembap itu terjadi buat jangka masa yang panjang, ia boleh meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit ini. Tips kedua ataupun langkah pencegahan kedua ialah pakai pakaian yang bersih. Make sure pakaian dalam tukar at least sekali sehari ataupun lebih. Sekiranya anda berpeluh, jadi pakaian dalam itu juga perlu kerap ditukar. Ini untuk mengelakkan kelembapan berlaku di bahagian tersebut. Yang ketiga, pakai pakaian yang selesa, jangan ketat. Ini bagi membolehkan ventilation atau pengudaraan boleh terjadi. Sekiranya anda bersenam, pastikan baju yang anda pakai itu sesuai dengan keadaan sukan tersebut. Pastikan pengudaraan boleh berlaku dengan sempurna dan untuk mengelakkan kelembapan terjadi.
Yang keempat, antara langkah pencegahan yang anda boleh buat ataupun amalkan ialah jangan kongsi barang personal anda. Ingat, benda ini ataupun tinea cruris ini boleh berjangkit. Jadi, jangan sesekali berkongsi sama ada tuala ataupun pakaian dengan orang lain. Saya akan sentuh sedikit mengenai rawatan tinea cruris. Yang paling utama, pastikan dahulu diagnosis itu betul dan tepat. Sama ada benda gatal itu ialah tinea cruris ataupun eczema ataupun kontak dermatitis. Diagnosis yang betul akan memastikan rawatan yang tepat akan diberikan kepada pesakit. Jika sudah dipastikan bahawa gatal di celah peha itu disebabkan oleh tinea cruris, jadi rawatan antifungal dengan menggunakan krim akan diberikan. Dan biasanya ubat gatal iaitu contohnya antihistamin juga akan diberikan sekali bagi mengurangkan simptom kegatalan. Dan krim antifungal ini perlu dipakai mengikut aturan dia. Barulah penyakit ini dapat dikurangkan dan dirawat sepenuhnya. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.